Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung semula kuliah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 5 yang jawi. Tentu nah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Rawahu Ibnu Asakir. Maksud dia i'mal, daripada perkataan amila ya'malu, i'mal, berusahalah dan bekerjalah engkau untuk mencari kehidupan dunia, seolah-olahnya engkau hidup selama-lamanya. Jadi maksudnya kita hidup di atas muka bumi ini, kita bekerja sungguh-sungguh. Disebut dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbu ahadukum an ya'mala amalan an yutqinahu. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala suka kepada seseorang yang mana apabila dia berusaha, dia bekerja, an yutqinahu, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tak main-main. Kalau kita seorang guru, kita bekerja sungguh-sungguh, masuk kelas tepat, keluar pun kena tepat, orang lain cikgu boleh nak masuk. Jadi kalau kita bekerja apa pun, kita kena mesti menepati masa. Masa tu amat penting. Al-waqtu kazahab, masa itu laksana emas, berharganya waktu. Waktu yang sudah berlalu, kita nak kembalikan semula tak boleh. Sebab itulah masa ni dia ada 3. Masa yang lalu, yang sudah, yang lepas, kita nak kembalikan semula tak boleh. Kita nak kembalikan masa muda kita. Sekarang umur kita 50, kita nak kembali umur 20-an, tak boleh dah. Boleh tak? Kalau boleh, semua orang nak minta balik jadi muda. Banyak benda nak buat lagi, tak habis lagi, kan? Jadi tak boleh. Masa yang lepas sudah berlalu. Kemudian yang kedua, masa sekarang. Masa sekarang kita berkuliah, ini masalah. Inilah masa kita. Inilah masa kita dan inilah milik kita. Dan kita boleh rebut dia sama ada kita nak buat pahala ataupun sebaliknya. Ada orang yang masa sekarang duk menonton TV. Ada ya setengah orang waktu sekarang ni dia sedang berkuliah, dia belajar, dia mengaji, dia meniaga, macam-macam. Itu masa kita. Kita yang menentukan hala tuju kehidupan kita selepas Allah Ta'ala anugerah kepada kita akal fikiran. Kita boleh fikir yang mana baik dan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, masa yang akan datang. Masa yang akan datang belum tentu lagi, bukan masa kita, masa esok. Jangan kita berkeyakinan esok aku nak buat benda sekian, belum tentu lagi. Mungkin lepas ni kita balik duk minum kopi, tak tahu tak ada. Dengar kata tak ada, semalam duk dengar kuliah dengan aku malam ni, sakit apa pun tak tahu. Tu masa esok kita tak tahu. Jadi masa sekarang ni masa kita kena rebut. Kita kena rebut dan kita kena buat benda-benda yang kebajikan, yang manfaat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia ni
dunia dia berasal daripada perkataan dana. Apa maksud dana? Apa maksud dunia? Kata asal dia dana. Maksud dana ni benda yang hampir. Maksudnya dunia ni satu benda yang hampir dengan akhirat. Kalau di zaman ketika Rasulullah SAW di Mi'raj ke langit, dalam perjalanan tu Nabi telah nampak seorang perempuan yang tua. Di hujung jalan Nabi nampak seorang perempuan yang tua. Lalu Nabi tanya Jibril, siapa perempuan tua itu? Lalu Jibril kata, itulah dunia kamu. Dunia kamu. Jadi zaman Rasulullah pun dunia itu diibaratkan seperti perempuan yang dah telah tua. Kalau kita hari ini, kita jauh dah dengan Nabi. Kalau zaman Nabi, perempuan tu dah tua. Kalau kita, perempuan tu dah nyanyuk dah. Tak ketahuan dah. Tapi semakin lagi manusia semakin hari semakin lupa kepada Allah, lupa akhirat. Itu dia. Yang dekat dengan akhirat adalah dunia. Sebab itulah dunia ini, sebab itu Nabi kata, barang siapa man ahabba dunya adar bi akhirati. Barang siapa yang kasih kepada dunia, dia kehidupan dia sehari semalam dia tak ada nampak lain. Matlamat dia nak kemewahan, nak kesenangan, nak dunia semata-mata. Dia tak memikirkan akhirat. Dia tak fikir nak belajar, nak mengaji, nak baca Quran. Dia tak fikir. Dia fikir nak cari kesenangan, nak sedap, makan sedap, minum sedap. Hak tu yang dia fikir. Jadi orang yang kasih dunia, memikirkan dunia, dia mengorbankan akhirat, maka akhirat dia akan terkeluar. Kasih dunia, akhirat dia akan mudarat. Orang yang kasih akhirat, dia nak akhirat sungguh, siang malam memikirkan tentang akhirat, buat amalan, maka dunia akan duduk sebelah, dia akan terkeluar. Dia tak boleh dunia akhirat ni dia berkumpul sekali. Boleh kumpul tak? Tak boleh. Kalau hang kasih dunia, akhirat dia akan terkeluar. Kalau kasih akhirat, dunia akan terkeluar. Jadi kita ni duduk tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Maksudnya dunia pun kita ambil, akhirat pun kita ambil. Kita ambil dunia, jangan mengorbankan akhirat. Kita ambil akhirat, jangan korbankan dunia. Jadi itulah kehidupan manusia yang sederhana, yang sempurna. Sebab apa? Dunia pun ambil, akhirat pun ambil. Sebab tu di zaman Nabi ada sahabat-sahabat Nabi ini yang begitu semangat nak melakukan ibadat kepada Allah SWT. Ada sahabat kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tak mahu berkahwin selama-lamanya. Ada sahabat kata, aku nak buat ibadat selama-lamanya. Aku nak sembahyang selamanya. Dia buat benar ibadat, dia korbankan benda lain. Kemudian Nabi kata, aku ini adalah Nabi dan Rasul kekasih Allah. Dalam masa yang sama kata Nabi, aku ni beribadat kepada Allah, aku berkahwin, aku ada anak. Jadi Nabi ajak sahabat ambil semua. Maksudnya ada isteri pun dunia, anak-anak pun dunia. Jadi dunia itu boleh membawa kesenangan akhirat. Dengan seorang itu berkahwin, dia menyebabkan hati dia tenang. Apabila hati dia tenang, dia boleh buat ibadat kepada Allah. Ada orang yang tak mahu kahwin, hati dia tak tenang, nak buat ibadat pun tak tenang. Sebab apa? Sebab tak berkahwin. Sebab itulah apa yang Allah Ta'ala anugerah kepada manusia, isteri, anak, binatang dan sebagainya, untuk kemudahan makhluk itu sendiri, untuk kemudahan kita. Dengan sebab ada benda-benda ni, kita lebih khusyuk untuk berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan kita mai ke dunia ni tak mau apa langsung. Kahwin tak mau, anak tak mau, harta tak mau, apa pun tak mau. Habis tu mai buat apa dunia ni? Kan nak duduk dalam surau buat ibadat siang malam, tak boleh pi. Sebab manusia ni adalah
insan mujtama, manusia yang bermasyarakat, ijtimai. Ijtimai maksudnya bermasyarakat. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Al-insan ya'ishu fi alamin. Manusia hidup di dua alam. Pertama, kita hidup alam dunia, alam syahadah. Yang kedua, ruh kita alam akhirat. Maksudnya kita kena ambil dua-dua lah. Dunia pun kita ambil, akhirat pun kita ambil. Kalau dia main ke dunia, dia tak mau apa, anak tak mau, isteri tak mau, apa tak mau, duduk di pondok seorang dia. Boleh hidup tak? Saya duk fikir tak boleh, tak boleh. Mana dia akan jadi buntu, tak tahu nak isi program. Berusaha dan bekerjalah engkau untuk mencari kehidupan dunia, seolah-olahnya engkau hidup di dunia ni selama-lamanya. Umur kita ni tak lama, tuan. Nabi kata a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun 70 tahun. Balik biasa umur 60 70, lepas tu tak ada lah. Lepas tu dia pelan sakit. Allah Ta'ala tarik kita tak sedar, kita tak perasan. Dulu waktu muda, umur kita 20, sihat, kita boleh buat kerja, boleh tanggung padi, tanggung padi seguni pun boleh, macam-macam boleh buat kerja. Kita tak tidur tengah hari pun tak apa, maghrib subuh malam tidur. Tapi lah ni umur kita semakin meningkat, boleh kita buat macam tu? Tak boleh. Mai tengah hari dia berasa mengantuk. Umur kita. Mai waktu dengar kuliah pun dia mengantuk, tidur. Tu umur kita. Makin hari dia bukan semakin kuat. Dia tak semakin kuat. Dan beramal ibadat engkau untuk hidup di akhirat, seolah-olahnya engkau mati besok hari. Maksudnya kita beramal untuk akhirat. Amal-amal akhirat ini kita buat seolah kita nak mati esok. Kita yakin idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila Nabi ajak kita, apabila kita berada di waktu pagi, jangan bercita-cita kita nak hidup sampai waktu petang. Maksudnya waktu pagi tu kita kena buat amalan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah petang ni boleh buat. Aku nak qada sembahyang lepas-lepas petang ni pun boleh, esok pun boleh. Jangan. Waktu itu kita, waktu pagi kita teringat, kita buat siap-siap. Kita qada waktu-waktu sembahyang yang lepas-lepas. Sunat kita qada sembahyang mengikut tertib waktu. Kalau zuhur qada lah waktu zuhur, asar qada waktu asar, ikut tertib yang mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi buat sungguh-sungguh amal. Oleh yang demikian, Islam memandu manusia mencari rezeki yang halal untuk kebaikan mereka. Hidup di dunia ialah berusaha dan bekerja secara halal pula. Sabda Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, li'an ya'khuzu ahadukum hablahu fayahtatiba ala zahrihi khairun min an ya'tiya rajulan a'tahu Allah min fadlihi fas'aluhu a'tahu aw mana'ahu muttafaqun alaih. Sesungguhnya bahawa mengambil seseorang kamu akan tali untuk mengikat kayu api, maka dipikulnya kayu api itu atas belakangnya adalah lebih baik daripada dia pergi meminta kepada seseorang yang telah dikurniakan Allah kelimpahan, lalu dia meminta kepadanya, sama ada diberi ataupun tidak diberi. Maksudnya itu lebih baik kepada kita. Kita cari rezeki dengan usaha kita sendiri. Walaupun pekerjaan yang kita kerja tu kerja yang biasa-biasa saja pada pandangan umum orang ramai, tapi benar itu halal. Kita usaha cari sendiri daripada kita suka meminta-minta kepada orang. Di akhirat besok orang yang suka meminta-minta, maka di akhirat besok muka dia tidak ada daging di muka dia, hanya ada rangka saja.
Akhirat besok kalau nampak macam tu, di muka tak ada daging, itulah orang yang semasa hidup yang suka meminta-minta sedekah, kan? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Maksudnya orang yang memberi itu lebih baik, yang meminta itu kurang baik. Jadi kena berusaha sendiri, kan? Sehubungan dengan ini, Rifa'ah bin Rafi' telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul kasbi atyabu, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, rawahu Bazzar wal Hakim wa sahhahahu. Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab, usaha seorang yang lebih baik itu ialah usaha dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Kita tengok sirah Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Daud sendiri, dia kerja sendiri. Dia kerja apa? Dia buat baju. Buat baju besi. Buat baju daripada besi. Mukjizat Nabi Daud, dia boleh melembutkan besi-besi yang pejal, yang keras, yang kuat, dia lembut, buat baju besi. Dia jual, itu hasil dia. Dia sedekah, dan selebihnya dia infak ke jalan Allah, selebihnya dia untuk diri dia sendiri. Kan? Nabi dan Rasul ada yang membelah kambing. Membelah kambing. Belah kambing, ada yang menjahit baju, macam-macam. Kan? Semua kerja sendiri. Itu lebih baik. Islam agama fitrah. Agama semula jadi memandu manusia untuk mendapat rezeki. Semua rezeki. Hak kita dapat semua rezeki. Kan? Umur yang panjang itu pun rezeki. Kehidupan yang tenang, jiwa yang tenang, itu pun rezeki. Umur kita Allah telah panjangkan sampai 100 tahun, itu pun rezeki. Tubuh badan sihat, itu pun rezeki. Kan? Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram, ada rezeki yang makruh. Kan? Kita mendapat harta dengan secara yang halal, dia panggil rezeki yang halal. Mendapat secara yang haram, dia panggil rezeki yang haram. Kan? Mendapat secara yang makruh, kan? Itu rezeki yang makruh. Semua rezeki, cuma hukum dia berbeza. Dan kehidupan yang baik di dalam dunia bukan hanya dengan berdoa saja. Tak bolehlah duduk berdoa dalam masjid surau tapi segan nak usaha. Serahlah ke Allah Ta'ala. Nak kaya-kaya lah, nak miskin-miskin lah. Itu i'tiqad Jabariyah. I'tiqad Jabariyah, dia kata serah pada Allah Ta'ala lah. Dah miskin, macam mana miskin? Dia tetap qadha azali macam tu, dah miskin. Nak miskin-miskin, nak kaya-kaya, tawakal pula kepada Allah seperti i'tiqad Jabariyah, itu pun tak boleh. Kan? Manusia mai ke dunia untuk berusaha, bukan untuk berpeluk tubuh. Tetapi hendaklah berusaha dan bekerja mengikut kebolehan. Mengikut kebolehan ilmu yang ada kepada kita. Sebab tu kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, lenyap segala-galanya. Orang yang ada ilmu ni, dia semua dia boleh buat sebab ada ilmu. Sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kita nak kehidupan dunia, fa alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah, kalau kita nak akhirat, nak menuju kepada Allah, buat amal ibadat, pun kena ada ilmu. Wa man aradahu ma fa'alih bil ilmi, kalau kita nak kedua-dua, nak dunia pun tak, akhirat pun tak, pun kena ada ilmu. Tanpa ilmu kita tak boleh buat apa. Kita jahil diri kita, dan kita jahil tentang Allah Ta'ala. Jahil murakkab, jahil basit, dia tak tahu langsung, apa pun tak tahu, itu basit, itu pangkat jahil. Tetapi hendaklah berusaha dan bekerja mengikut kebolehan, kelayakan dan kepakaran masing-masing.
Di mana Khalifah Umar Ibn Khattab mengingatkan dan berkata, la yaq'udu ahadukum an talabir rizqi fayaqulu Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a la tamturu zahaban wala fiddah. Ini kata saya Umar. Seseorang kamu tidak boleh mencari rezeki dengan duduk diam saja, dengan hanya berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, berilah aku rezeki. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa langit itu tidak menurunkan hujan emas dan tidak juga menurunkan hujan perak. Kena usaha. Kita tengok orang bukan Islam, dia usaha, kan? Allah Ta'ala beri dunia kepada mereka yang dia kasih dan kepada yang dia tak kasih. Dunia ni Allah Ta'ala bagi semua. Orang bukan Islam pun dia bagi, orang Islam pun dia bagi. Walakin la yu'til akhirah, walakin la yu'tina din illa man ahab. Tetapi Allah tidak berikan agama kecuali kepada mereka yang Allah Ta'ala kasih, iaitu akhirat. Sifat Ar-Rahman Allah, dia bagi semua. Islam ke Islam, itu di dunia. Tetapi Rahim Allah, Ar-Rahim, sifat Rahim Allah khusus kepada orang akhir, kepada untuk orang Islam di akhirat sahaja, iaitu syurga Allah Ta'ala beri kepada orang mukminin saja. Orang kafirin tak diberi sebab dia tidak beriman kepada Allah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, inni akrahu an ara rajula farighan la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi. Sesungguhnya aku merasa benci, tidak suka melihat seseorang duduk berdiam diri membuang masa tanpa berusaha dalam urusan dunia dan tidak beramal dalam urusan akhirat. Tak boleh, kan? Orang lelaki sebagai ketua keluarga kena keluar cari rezeki nafkah untuk anak isteri. Ada setengah tempat yang si suami tu tak buat kerja apa, yang isteri dia duk pi meniaga sana meniaga sini, yang suami tu duk pi duk pi jerak burung. Jerak burung bawa panjang naik motor nyoh sana kampung tak. Tu buang masa. Dan Luqmanul Hakim berkata kepada anak, wahai anakku, kayakanlah dirimu dengan pencarian rezeki yang halal dari kepapaan. Ini pesan Luqman kepada anaknya, hai anakku, cari rezeki yang halal. Luqmanul Hakim satu hari Luqmanul Hakim ni dengan anak dia bawa kaldai. Anak dia naik atas kaldai. Lepas tu Luqmanul Hakim tariklah punya kaldai. Sampai di satu kampung, orang kata apalah punya anak ni, biar bagi anak tarik kaldai, dia naik. Ni anak tak berterima kasih ni, dengar macam tu, tak jadi. Kemudian anak dia turun. Kemudian Luqman Hakim naik atas kaldai pula sampai satu kampung. Dia berkata, apalah punya bapak bagi anak berjalan kaki, tak kesian kat anak, pak duduk atas. Pun tak kena juga. Kemudian dua-dua naik. Luqman anak dia naik atas kaldai pula sampai satu kampung. Dia kata, apalah punya orang menzalimi binatang, buat nanya kepada binatang, sebab dua-dua naik berat lah. Tak kena juga. Lepas tu dua-dua turun tarik sampai satu kampung. Orang kata, apalah punya manusia ni ada kemudahan tapi tak naik. Tak naik. Lepas tu jalan pula sampai satu kampung. Lah ni
kata anak dia kata kepada Luqman. Dia kata, "Hai ayah, orang ni semua tak kena. No. Tadi cek nek pak tarik tak kena, pak nek cek turun tak kena, dua-dua nek tak kena, dua-dua tu turun pun tak kena. Lah macam mana? Kita apa nama? Kita kata anak ni kepada Luqman, kita ambil kadar, kita tanggung. kita apa nama, tanggung kaldai ni. Report dia kata hari dia berkata kita orang gila. Mana ada orang duk tanggung kaldai? Maksudnya kita buat sesuatu perkara kerja nak memuaskan hati manusia, sampai kiamat pun tak akan kena dengan manusia. Buat apa pun. Kita sebagai pentadbir surau ke, pengurus masjid ke, apa ke, kita buat nak bagi orang kena, sampai bila takkan kena. Kalau 10 benda tu benda baik, 9 kita buat, 1 tak ikut depa, kira tak kena semua. Itu manusia. Jadi kita buat benda tu, kita cari keredaan Allah. Barulah kita rasa puas hati. Depa nak kata pilah. Akhirat besok amal aku banyak. Kan payah noh. Siapa nak kata. Akhirat besok di pada mahsyar, amal aku banyaknya, aku tak pernah buat amalan ni. Kata Allah, itulah amalan yang semasa di dunia orang suka duk kata kepada kamu, caci kamu, ngumpat kamu. Duk kau amalan. Depa tak sedar. No, tak sedar. No. Kerana tidaklah ada seorang yang berhajat kepada orang lain kecuali mereka yang ada padanya 3 perkara. Jadi ada 3 benda ni, maka dia memang suka meminta kepada orang. Yang pertama, nipis agamanya. Agama dia kurang. Kita orang laki-laki, nafsu kita 1, akal kita 9. Sebab tu orang lelaki dia sempurna. Orang perempuan nafsu 9, tetapi akal 1. Walaupun akal 1, nafsu 9, depa dapat kawal nafsu yang 9 tu. Akal yang 1 dapat kawal 9. Kita lelaki akal 9, nafsu 1. Tak berapa nak boleh kontrol nafsu. Sebab itulah Hasan Basri nak pergi Mina Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah buka ayat ni, dia kata tak jadi Mina hang balik rumah. Tu ada sebab benda yang kita tak boleh buat, mereka boleh buat. Contoh, anak teriak tengah malam lapak susu, kita buat sabar. Kita tak boleh esok kerja ni, mengantuk. Mereka juga bangun di tengah malam buat suka tak, kan? Sabar banyak. Jadi orang yang nipis agama, dia suka meminta-minta kepada orang. Yang kedua, lemah akalnya. Akal dia lemah, tak belajar, tak mengaji. Kita kalau belajar mengaji, akal ni dia pelan bertambah, kan? Ilmu bertambah sebab ilmu kita bertambah sebab dia mengajar, dia beramal. Ilmu kalau tak mengajak, dia tak bertambah, dia pelan kurang, dia hilang. Macam kita beli pisau mahal, kita balik simpan. Pisau ni tajam ni, buat beli, siapa simpan kat 5 tahun dah, tak guna. Elok-elok nak guna, tak makan. Dia tak biasa ajak guna, tak makan lah. Dan ketiga,
hilang maruahnya. Maruah hilang. Yang paling besar adalah kita manusia ni jaga maruah. Kalau kita tak jaga maruah, kita ni nak berhadapan dengan masyarakat, oi, nak letak muka atas mana. Tambahan pula kita difitnah. Fitnah yang besar ni bagi saya lah, fitnah dengan sebab seorang perempuan. Sebab itulah kalau nampak perempuan di satu jalan, kita lari satu jalan yang lain. Jangan kita ikut di belakang. Fitnah lebih besar daripada membunuh manusia. Takut fitnah. Kalau akanat awalu fitnah Bani Israel kanu fi nisa. Awal fitnah Bani Israel dengan sebab perempuan. Manusia ni dijatuh dengan sebab pangkat, dengan sebab takhta, dengan sebab wang ringgit, dengan sebab perempuan. Jatuh. Apabila maruah kita jatuh, kita nak keluar, nak pergi mana pun tak boleh. Malu, semua orang tahu. Betul tak? Nak buat ibadat pun tak tenang. Tidur pun tak nyenyak sebab fitnah. Fitnatu na'imatun. Nabi kata, fitnah tu sedang tidur. La'anallah man aiqadha. Allah Ta'ala laknat orang yang membangunkan fitnah. Walaupun benda tu tak betul, tapi dengan sebab maruah orang dah set dalam minda, fitnah saja habis. Dan yang terlebih besar dari yang tiga perkara ini ialah ringan pandangan manusia terhadap dirinya, kurang kehormatan. Islam juga memandu manusia untuk mendapat kebaikan hidup di akhirat ialah dengan beramal ibadat yang berasaskan keimanan dan ilmu pengetahuan. Jadi kita duduk dunia ni kena banyak amalan. Orang yang banyak amalan ni, dia berasa seronok nak bertemu dengan Allah. Kita boleh tahu kita ni duduk tak mana. Adakah kita berasa seronok, berasa ada kelazatan seronok nak berjumpa dengan Allah? Ada rasa tak? Ada rasa takut. Takut nak jawab apa, tak bersedia lagi, banyak. Semua, saya pun takut semua. Nak berhadapan dengan Allah Ta'ala. Bagi orang-orang soleh, wali-wali Allah, mereka berasa seronok nak bertemu dengan Allah. Sebab dia tahu amal mereka banyak. Kita kadang-kadang masa kuliah ni semangat dengar ustaz buat kuliah tu, dia nak balik baca Quran lah apa semua kan. Sagi balik rumah kena kopi duduk kat depan tu, hilang ngerah tu dia. Semangat tu kita. Sebab tu kita nak mengelakkan seksa kubur. Kebanyakan seksa kubur ni disebabkan kencing tak lawas. Dia pi kencing, kemudian dia tak istibrak, dia tak buang habis-habis, dia tak berdaham 3 kali, kemudian dia buat sambil lewat, tak kira ambil semayang. Bila dia rokok, hati pun rokok juga, keluar neleh. Kena bersih betul-betul. Kita nak semayang ni kan, tak habis semua disebabkan kencing tak lawas, dan disebabkan suka mengadu domba, memfitnahkan manusia. Tu fitnah kubur. Kita nak mengelakkan seksa kubur. Tuan-tuan pun semua tahu, sebelum kita nak tidur waktu malam, kita bacalah surah Al-Mulk Tabarakallazi. Yang kedua, kita baca surah As-Sajdah. Surah Sajdah itu pun yang mengelakkan seksa kubur juga. Wa kana Nabi la yanamu hatta yaqra Al-Mulk wa Sajdah. Nabi dia tidak akan tidur dalam satu malam sehingga dia baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah, yang baca di subuh Jumaat tu. Baca. Kita tak boleh hafal, kita bacalah kan. Kalau kita tak boleh baca, kita hafal. Kan? Lama-lama boleh lah. Sebab tu kita baca-baca Quran, surah Tabarakallazi, surah As-Sajdah,
kita baca, kita niat nak hafal, dia akan jadi hafal, lama-lama diingat. Berapa puluh tahun kita baca Yasin, tuan jemaah. Kalau umur kita 60 tahun, mungkin dalam 30 tahun tu dia baca Yasin setiap malam Jumaat, tapi tak boleh hafal. Betul tak? Sebab apa? Sebab tak niat nak hafal, cuma niat nak baca. Cuba kita niat hafal tengok, kan? Lama-lama dia ingat lah. Baca macam apa ingat ayat ni dengar dia, memang dia ingat, tapi dia tak hafal. Sebab kita tak niat. Macam umur kita lah ni nak hafal, payah dah. Umur saya dekat 50 pun susah nak hafal. Masa muda tak hafal, ni masa dah 40-50 baru teringat nak menghafal, boleh lambat. Al-ilmu fi sigari akan naqshi al-hajar. Ilmu itu mudah kita terima ketika waktu kita kecil dulu. Kita duk hafal surah Wadduha, Sabbihis, lam yakuni, kita hafal bila? Kita hafal semasa kita belajar dekat kafar. Duk hafal. Kadang-kadang dia hafal tu, dia bukan baca pun, tapi dia ingat. Orang dia ulang-ulang, dia ingat. Boleh. Jadi kita boleh semua tu semasa kita kecil dulu. Dah 4-50 ni kita nak hafal, payahlah, dia menggantung. Buka dia punya Quran nak hafal, baca sikit dia mengantuk. Mengantuk berat. Tapi dia tutup Quran, dia ambil handset pula, tak mengantuk pula. Cekak, dah sungguh ni. Dia buka-buka handset. Banyak cerita ni. Kan? Dia tak mengantuk, tapi buka Quran macam tu lah. Cabaran kuat. Sebab itulah handset ni, jangan duduk tepi kita pergi duduk tak jauh, boleh tak jauh. Kita taklah di dapur ke, tapi dia suka-suka duduk tepi kita. Hati tak tahu lah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan duduk jauh kot. Dia tak boleh kan, dia dekat lagi, dia tengok dia nak ambil bahaya. Tak apa, kalau ada jadi muapu, kan? Kita tak boleh nak kontrol. Kadang-kadang kita duduk main tu dekat 2 jam dah. Macam sak baru tu. Tapi kalau baca Quran, baru 10 minit dia mengantuk dah. Tu. Baca surah Al-Mulk, kedua As-Sajdah. Lepas tu kita baca surah Ikhlas. Sekadar mana yang kita mampu. Kalau kita baca surah Ikhlas ketika kita sakit, kita baca surah Ikhlas, yang tak terhingga lah, kata ulama, baca dalam 200 kali, menyebabkan jasad kita dalam kubur dia tak busuk dan tak reput. Yang seterusnya kita orang yang mati di malam Jumaat, dihindarkan siksa kubur. Mereka yang hidup beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat Allah darjatnya di hari akhirat kelak. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dicerita dalam kitab Matlain Badrain, bukan surat pertama. Akhirat besok, hamba Allah ni amalan kebajikan dia tak ada, kurang lah. Ada tapi kurang. Allah Ta'ala tanya dia, semasa kamu hidup di dunia, pernahkah kamu duduk sekali dengan satu kampung dengan ulama? Dia kata tak ada. Biasa makan tak sekali dengan ulama? Makan nasi ke satu minit dengan ulama? Tak ada. Ada tak anak kamu nama dengan ulama ni, nama sobong ulama? Pun tak ada. Apa pun tak ada. Makan sekali tak ada, satu kampung tak ada,
pergi belajar dekat dia pun tak ada, apa pun tak ada. Tu kata syafaat tu. Kemudian kata Allah, adakah kamu kasih kepada satu orang yang seorang tu kasih pada ulama? Dia kata ada. Aku kasih dekat kawan aku sebab kawan aku ni dia suka mengaji dekat ulama ni. Disebab kawan dia kasih pada ulama, sebab dia kasih kepada kawan dia, di mana kawan dia kasih kepada ulama tu, Allah Taala syafaat. Ulama tu syafaat menyebabkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu penting syafaat. Dia syafaat ni dia ada dua. Dia ada syafaat umum. Catat dah tak eh? Catat dah kan? Dia ada syafaat umum dan dia ada syafaat khusus. Tu saya catat dah. Dan Allah meninggikan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Darjat cukup tinggi belajar ilmu agama ni. Mengajar ilmu Allah. Kalau kita belajar ilmu Allah, kita mati dalam duk belajar ni, dia kira mati syahid. Mati yang darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pun kita berjihad, kita belajar fardu ain ni pun berjihad. Berjihad ni banyak bentuk. Lawan dengan musuh berjihad. Kita belajar ilmu agama untuk nak buangkan kejahilan pun berjihad. Dengan sebab ada ilmu ni, iblis susah nak tipu kita. Dia susah nak perdayakan kita. Ada satu cerita, yang mana cerita ni iblis dia nak tipu orang yang ahli ibadat dengan orang yang ada ilmu. Jadi orang yang ada ilmu ni, agama, iblis susah nak tipu sebab dia ada ilmu. Iblis mai menyamak. Dia kata kepada orang yang buat ibadat, ahli abid. Dia abid satu, abid tak ada ilmu, abid ada ilmu, dia lain. Ada orang yang buat ibadat, dia ada ilmu. Ada orang yang buat ibadat, dia tidak ada ilmu. Yang buat ibadat tak ada ilmu ni, iblis mudah. Jadi suara tu mai kepada ahli ibadat yang tidak ada ilmu tu, dia kata tak apalah, aku ampun dosa kamu. Dia kata hak ni aku duk cari ni. Kan. Depan ni ahli ibadat tu, dia buat ibadat banyak. Dia buat ibadat kepada Allah cukup banyak. Lalu iblis mai kepada dia. Dia kata kepada ahli ibadat yang buat ibadat banyak kepada Allah, aku angkatkan taklif. Maksudnya kamu tak perlu dah semayang, tak perlu semayang, puasa apa, sebab kamu ni sampai maqam tinggi dah di sisi Allah, tak perlu semayang dah. Maka ahli abid tu kata, ni aku nak cari ni. Kan, kena tipu. Satu lagi, iblis mai kepada orang yang ada ilmu tapi dia buat maksiat. Dia ada ilmu tapi dia banyak buat maksiat. Iblis kata kat dia, tak apa, hang buat maksiat pun aku ampun dosa kamu. Lalu orang yang ada ilmu tu, dia balik dengan botol. Dia kata, cih kamu, aku kenal Tuhan kamu. Aku kenal Tuhan kamu, tak mudah dia nak ampunkan dosa, kecuali kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bezalah antara orang abid yang tidak ada ilmu dengan orang yang ada ilmu. Jadi iblis boleh merosakkan orang yang abid yang tak ada ilmu mudah. Yang ada ilmu walaupun dia buat maksiat, iblis susah nak godakan dia. Orang yang beriman, yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya dan yang mendapat kebaikan hidup di akhirat, ialah mereka yang beramal dengan amalan yang soleh di dunia ini. Kena buat banyak amalan soleh. Amal soleh ni banyaklah. Semua tuan-tuan, perempuan dah tahu. Kita buat siang malam. Masa kita ni tak kurang tak lebih 24 jam. 24 jam tu di akhirat besok Allah akan datangkan 24 peti. Dalam kitab Durratun Nasihin ada cerita 24 peti. Peti yang pertama kita buka-buka tengok, kosong. Sebab apa kosong? Sebab masa tu
dia tak buat apa. Dia duduk kat rumah, duduk saja, duduk lena, tak buat apa langsung. Baca Quran tak, mayang pun tak, sunat duha pun tak. Peti tu kosong. Ada orang yang buka peti dia, buka-buka tengok gelap. Gelap tak nampak apa. Gelap gelemat. Maksudnya masa tu dia buat dosa banyak. Ada orang yang buka peti dia, tiba-tiba cahaya keluar, nur keluar. Itu orang yang masa tu dia banyak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takat tu noh. Baca hadis. Dan nak baca hadis, dia kena tahu ilmu mustalah hadis lah. Dia kena tahu hadis yang dia baca tu hadis sahih ke, hadis hasan ke, hadis dhaif ke, hadis maudhu' ke, kan? Dia kena tahu darjat-darjat hadis tu. Sebab kemudian yang kedua, hadis ni dia kena tahu ada hadis yang dhaif. Kalau hadis yang dhaif, dia untuk buat amalan saja, fadhailul a'mal, untuk buat amalan, untuk berhujah berakidah tak boleh. Yang boleh berhujah halal haram berakidah hadis yang sahih dan hadis yang hasan li zati. Kalau hadis dhaif ni untuk kita buat amalan. Kalau buat amalan ni dapat siang-siang itu tak salah. Tapi kalau nak berhujah halal haram, kalau berakidah, itu kita kena tahu hadis yang sahih. Hadis sahih ni hadis yang muttafaqun alaih, rahul Bukhari, rahul Muslim, Ibn Majah, Daud, Tirmizi, Nasa'i, kan, Ahmad bin Hanbal. Semua tu dikatakan hadis-hadis yang sahih. Ada lagi lah. Yang perlu kita nak belajar dulu adalah adab belajar lah. Adab talib, adab adab kita dengan guru dan sebagainya. Dia ada kitab dia, adab ta'alim, ada adab belajar. Jadi sebelum kita nak belajar ke mengaji, kita belajar kitab tu dululah, bab-bab adab. Sebab orang dulu ni dia banyak boleh ilmu dengan sebab banyak adab. Dia bukan mengaji banyak mana pun, tapi adab dia banyak dengan tok guru. Dia hormat tok guru, dia bagi salam dekat tok guru. Kerana ikut adab ni banyak. Meja kerusi yang tok guru dia duduk ni pun dia tak boleh main duduk. Lepas tu kalau dia nak tanya soalan, dia kena angkat tangan dulu. Jadi banyak lagi lah, kan. Ada kesan tak berkat lah. Tak berkat. Itu banyak lagi lah. Ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wassabi ajma'in. Allahumma anfa'tana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bihi walhamdulillah.